Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Teo Chia Huan dengan matrik nombor 277206. Saya ingin membentangkan sistem politik dan pentadbiran yang dibawa tajuk Bab 2. Menurut sistem politik dan pentadbiran, masyarakat Melayu tradisi bercirikan sistem feudal. Terdapat dua golongan utama, iaitu golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Menurut Chia Boon Keng 1985, feudalisme adalah satu sistem pemerintahan yang wujud di Eropah dalam abad ke-8 hingga ke-13. Kuasa raja adalah lemah, di mana kuasa tentera lebih tinggi daripada kuasa raja. Negara dipecahkan kepada kawasan kecil yang diperintah oleh huru barang. Huru barang dianggap sebagai tuan, manakala petani dianggap sebagai wasa. Golongan petani merupakan individu yang mengerjakan tanah yang dimiliki oleh tuannya. Sebagai balasannya, mereka diberikan perlindungan. Huru barang ini akan mengawal tenaga buruh rakyat dan petani untuk mengenakan kerja keras. Antaranya ialah pertanian, perkhidmatan ketenteraan dan juga urusan lain-lain. Pada umumnya, ciri-ciri sistem feudal barat tidak begitu jelas dalam masyarakat tradisional di negara Malaysia kecuali mengenai ciri-ciri sistem keras. Masyarakat Melayu tradisional lebih menampakkan sistem keras iaitu kewujudan golongan keras pemerintah dan keras yang diperintah. Golongan yang memerintah terdiri daripada raja, kerabat diraja, pembesar, manakala golongan yang diperintah pula ialah golongan rakyat. Raja merupakan golongan tertinggi dalam sistem politik dan sosial masyarakat Melayu. Menurut Koh Kai Kim 1972, raja-raja merupakan punca kewibawaan di dalam politik tradisional. Kuasa raja adalah mulak. Baginda ialah ketua bagi perkara-perkara berikut, seperti empire atau ketua negeri, ketua agama Islam, ketua hakim dan ketua diplomatik. Sultan Melaka yang tinggal bersama-sama dengan keluarga baginda akan dipanggil sebagai kerabat diraja. Pada asasnya, konsep raja diambil daripada tradisi kepercayaan agama Hindu yang dianggap sebagai berketurunan dewa-dewa yang disebut sebagai dewa raja. Selepas itu, gelaran raja digantikan dengan gelaran sultan yang berasalkan perkataan Arab yang berbawa maksud pemerintah. Sistem politik dan pentadbiran masyarakat Melayu tradisional dilindungi oleh dua elemen penting iaitu daulat dan dehaka. Dalam konsep daulat dan dehaka, menurut Zainal Abidin 1971, unsur daulat memberi banyak kemudahan hak kepada raja-raja dan menjadikan mereka di kedudukan yang lebih tinggi daripada rakyatnya. Daulat adalah kesetiaan yang mutlak daripada rakyat dan perlembagaan terhadap keuntuhan, kuasa dan kewibawaan yang dimiliki oleh mereka. Konsep daulat adalah setanding dengan konsep dehaka. Pembesar merupakan golongan kedua terpenting dalam sistem politik masyarakat Melayu tradisional. Baginda merupakan penyambung hubungan raja dengan rakyat melalui pentadbiran negara. Kerajaan Melayu Melaka telah menggunakan sistem empat perlimpatan iaitu sistem terawal dalam politik tradisional Melayu dimulai seperti berikut. Penghurung Bendahari, Temenggung, Bendahara, Laksamana. Empat pembesar ini dibantu oleh pembesar 8, pembesar 16, pembesar 32 dan pembesar 64. Dalam golongan rakyat, pada awalnya Melaka hanya merupakan penempatan orang laut yang menjalankan kehidupan sebagai nelayan dan petani. Para senewara mengetuai pentapakan kerajaan awal dan menunjukkan jumlah penduduk mereka hanya sebanyak 1,000 orang meningkat kepada 4 juta orang dan dicatatkan sebanyak 19 juta orang sebelum Melaka dijajah oleh Portugis. Bahasa Melayu telah dijadikan sebagai lingkungan fajar
menurut Zainal Abidin 1997. Rakyat Melaka telah dibahagikan kepada seperti berikut: golongan bangsawan, golongan pertengahan, golongan bawahan, dan terakhir ialah golongan hamba. Pada zaman kegemilangan Kerajaan Melaka, untuk kumpulan rakyat yang golongan ini menjadi penghubung di antara rakyat tempatan dan pedana asing. Mereka berurus niaga dengan cekap dan mempunyai taraf ekonomi yang lebih tinggi tapi tidak mempunyai politik. Mereka menguasai beberapa bahasa asing untuk memudahkan mereka berhubung dengan pedana luar. Golongan pertengahan terdiri daripada syida-syida, nahoda, sadangan-sadangan tempatan, anak-anak tuan, pembuat pegawai tempatan, bendara, kuli barang, dan juga tertanian. Golongan pertengahan juga dikenali sebagai kiri. Kumpulan giat dan mahir menjalankan urusan jual-beli menurut Zainal Abidin 1996. Ulama muncul berikutan dengan perkembangan agama Islam di Melaka. Golongan tersebut penting sebagai penasihat sultan. Kebanyakan ulama terdiri daripada para mubalim, sadangan-sadangan Arab. Golongan ulama mengutamakan penyebaran agama Islam dan menjalankan perdagangan di tanah Melayu. Kita dapati peranan ulama telah menjadi penting sama dengan kepentingan politik dan pentadbiran negara. Sejarah Melayu banyak mencatatkan peranan-peranan yang dimainkan oleh golongan ini sepanjang sejarah kegemilangan Melayu di Melaka. Bagi golongan bawahan, telah menunjukkan jumlah terbesar penduduk di Melaka. Mereka boleh dibahagikan kepada beberapa kumpulan, iaitu pertama, petani, nelayan dan utas. Kedua ialah kumpulan pedagang. Ketiga ialah hamba. Rakyat merupakan asas kepada kekuatan bagi sesebuah kerajaan. Bagi negeri yang mempunyai jumlah penduduk yang tinggi, akan memperlihatkan kekuatan yang lebih tinggi berbanding dengan negeri yang mempunyai jumlah penduduk yang rendah. Menurut Zainal Abidin 1996, Melaka merupakan kerajaan Melayu yang terkuat berasaskan kepada jumlah rakyat pada awal kurun ke-16 adalah seramai 19 juta orang. Jumlah ini adalah bagi bandar Melaka, tidak termasuk jumlah kesemua rakyat jerata di seluruh jajahan takluk Melaka. Bagi golongan yang diperintah daripada kelompok rakyat pula terdiri daripada dua kumpulan, iaitu rakyat peribumi dan rakyat asing. Rakyat peribumi terdiri daripada mereka yang merupakan suku saka keturunan bangsa Melayu di Kepulauan Melayu. Mereka antara lain adalah orang Melayu Jati, Minangkabau, Jawa, Mindahiwe, orang asli, orang laut, manakala rakyat asing pula ialah mereka yang terdiri daripada penghijrah dan pendatang bermastautin di negeri-negeri Melayu. Contoh yang paling jelas ialah orang-orang Arab, Indus, Cina, Parsi dan lain-lain. Kehadiran mereka ke adalah untuk tujuan perdagangan dan pengembangan Islam. Mereka telah meningkatkan dan membentuk generasi pejabat yang dikenali darah. Dalam zaman tradisional, rakyat wajib menyumbangkan tenaga secara percuma kepada golongan pemerintah. Khidmat tenaga dikenali sebagai sistem kerja keras untuk kepentingan pihak pemerintah. Menurut Abu Talib dan Chia Bun Ken 1995, sistem ini merupakan ciri feudalisme dalam masyarakat Melayu tradisional. Pihak rakyat perlu akal walaupun sistem keras sering mengganggu kegiatan ekonomi mereka seharian. Setengah sistem ini
bertanggungjawab atas kemudahan masyarakat Melayu tradisional. Rakyat perlu yang diwajibkan atas mereka oleh para pembesar beberapa kerja-kerja mereka sendiri. Masyarakat Melayu tradisional mempunyai kumpulan sosial yang dikenali sebagai hamba. Mereka merupakan golongan yang tidak berkemampuan terhadap beberapa tuntutan masyarakat pada zaman tersebut dari segi keperluan harian mereka, beban hutang dan lain-lain. Menurut Muhammad Tab 1989, hamba dianggap sebagai individu yang merupakan keupayaan orang lain dari segi undang-undang dan adab. Mereka tidak mempunyai sebarang hak dan dianggap sebagai barangan yang boleh dipindah-pindahkan. Institusi penghambaan merupakan amaran kemasyarakatan yang dilakukan sejak zaman pra-Melaka lagi. Golongan tersebut merupakan satu kelas yang terpisah dan khusus serta ada kalanya tergolong dalam golongan rakyat biasa. Sistem penghambaan dalam masyarakat Melayu tradisional lebih merupakan satu bentuk ikatan sosial yang berlaku terutamanya di antara golongan pemerintah dengan mereka. Keunikan yang terdapat dalam institusi penghambaan yang diamalkan oleh masyarakat Melayu tradisional ialah orang bukan Islam boleh dijadikan hamba abdi dan orang Muslim dilarang memperhambakan orang Muslim yang lain. Itu sahaja pembentangan saya. Sekian, terima kasih.